Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak? Sihat? Ustazah harap semua anak-anak dalam lindungan Allah sentiasa. Ada yang mengantuk ke tu? Dah. Bangun senaman sikit. Hari ni Ustazah nak masuk tajuk baru iaitu Malaikat yang Setia. Apakah pengertian malaikat? Okey, kita tengok dulu apa itu pengertian malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, ingat malaikat ni juga makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Dia tidak berjantina, maksudnya tak ada lelaki, tak ada perempuan. Tugasan malaikat ni banyak, pelbagai. Dan sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Bukan macam kita. Ada kalanya patuh, ada kalanya tak patuh. Okey, kita pergi kepada dalil yang mewajibkan kita beriman kepada malaikat. Apakah dalil kita wajib beriman dengan malaikat? Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Okey, berapakah bilangan malaikat? Bilangan malaikat ni sebenarnya terlalu banyak. Tetapi bilangan malaikat yang wajib diketahui ada 10 sahaja. Sebab tu saya highlight dekat situ supaya kamu tahu yang wajib diketahui hanya ada 10. Bukan nak kena ingat semua pun. 10 ni je yang wajib kamu ingat. Okey, baik. Senaraikan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kita tengok malaikat apa. Okey, malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kita tahu macam mana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Dia peluk Rasulullah sebanyak 3 kali dan mengajarkan Rasulullah membaca. Iqra, Iqra, Iqra. 3 kali Jibril mengajar Rasulullah supaya membaca. Tengok lagi. Okey, yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Menurunkan hujan dan rezeki. Okey, malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Okey, kita tengok yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Okey, kalau macam tadi, malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Hujan pun dah tanda kata rezeki. Sebab bila hujan turun, akan berlakulah subur tanah. Tanaman-tanaman akan menjadi hasil kepada orang yang tanam tanaman tadi. Sama ada sayuran. Sebab tu bila hujan biasanya kita berdoa. Okey, macam Israfil pula. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Meniup sangkakala ni waktu mana? Sewaktu nak berlaku hari kiamat. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Malaikat apa? Malaikat Israel. Okey, selalunya malaikat Israel ni yang paling kita ingat. Sebab kita takut. Tengok apa tugas dia? Mencabut nyawa. Malaikat Israel mencabut nyawa. Bila kita meninggal tu, malaikat Israel lah yang ambil nyawa.
Okay, seterusnya, malaikat raqib. Malaikat raqib ni sentiasa ada di sebelah kita. Sentiasa berada di samping kita. Apa tugas malaikat raqib? Okey, mencatat amalan baik. Mencatat amalan baik ni, walaupun kita hanya niat sahaja, kita baru niat. Esok nak buat solat tahajud lah. Kita baru niat nak solat tahajud. Tapi malaikat raqib telah pun mencatat sebagai amalan kebaikan. Okey, kena ingat tu. Malaikat yang berada di sebelah kanan, bahu kanan kita yang mencatat amalan baik. Okay, kita tengok lagi yang seterusnya, malaikat atid. Okay, malaikat atid apa tugas dia? Mencatat amalan buruk. Okey, malaikat atid sentiasa memerhatikan kita. Adakah kita akan buat amalan tu baik atau buruk? Sekiranya amalan tu buruk, malaikat atid mencatat. Okey, kita tengok lagi. Malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Menjaga syurga. Seronoknya dengar syurga. Harap-harap kita dapat masuk syurga lah kan? Okey. Seterusnya malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Menjaga neraka. Dan seterusnya malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Menyoal orang mati di dalam kubur. Okey, baik. Kita pergi kepada apakah tindakan yang membuktikan keimanan kita terhadap malaikat. Apakah tindakan kita ni yang nak menunjukkan kata kita beriman kepada malaikat. Setiap malaikat tu ada bukti-bukti dia. Okay, kita pergi satu-satu. Okey, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni tugasnya menyampaikan wahyu. Tindakan yang membuktikan kita beriman kepada malaikat Jibril ialah sentiasa membaca Al-Quran. Okey, kita pergi lagi. Seterusnya, malaikat Israel. Malaikat Israel ialah malaikat yang mencabut nyawa kita. Apakah tindakan yang perlu kita buat menandakan yang kata kita beriman ialah menziarahi orang sakit. Kenapa kita perlu menziarahi orang sakit? Kerana apabila kita menziarahi orang sakit, kita akan ingat akan kematian. Apabila kita ingat kematian, kita takut untuk melakukan dosa. Okay, kita pergi lagi. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil, tindakan kita ialah bersikap sederhana dalam kehidupan. Macam ni gambar ni dia kata happy Ramadan. Maksudnya dalam bulan Ramadan tak payahlah nak meriah-meriah penuh makanan atas meja sampai kita membazir. Cukuplah dalam keadaan sederhana sahaja. Okey, malaikat Mikail yang menurunkan rezeki. Apakah tanda ataupun tindakan kita yang perlu kita buat untuk membuktikan kata kita beriman? Sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Okey, Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang menyoal mayat di dalam kubur. Macam mana nak menunjukkan tanda kita beriman? Ziarahilah kubur. Berilah salam kepada penghuni kubur. Bila kita ziarah kubur, kita akan ingat bahawa kita pun akan sampai masanya kita pergi ke dalam kubur. Itulah rumah sebenar kita. Seterusnya, malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang tugasnya mencatat kebaikan. Jadi, cara kita untuk beriman, untuk menunjukkan tindakan kita ialah dengan sentiasa melakukan kebaikan.
Malaikat atid pula, malaikat yang mencatat keburukan kita. Cara ataupun tindakan kita untuk menunjukkan kata kita beriman ialah menjauhi dosa dan maksiat. Malaikat Ridwan dan Malik adalah malaikat yang menjaga syurga dan malaikat yang menjaga neraka. Macam mana cara kita nak tunjuk ataupun nak bertindak menunjukkan kata kita beriman ialah dengan berusaha untuk menjadi ahli syurga. Bila kata nak jadi ahli syurga, mestilah buat baik. Antaranya solat, baca Al-Quran, berpuasa, cuba untuk menunaikan haji. Menghindari perbuatan ahli neraka. Maksudnya, kita tak nak buat benda-benda yang tak baik seperti mencuri, merompak, melawan cakap ibu bapa, melawan cakap guru dan sebagainya. Sekian, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi ya. Sebelum tutup tu, jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Bye.